Selamat pagi kepada Encik Amran, rakan-rakan sekalian. Pada minggu ini kumpulan kita akan membentangkan tentang tajuk nobat. Okey, sebelum ni saya nak tanya, tahukah anda apa itu nobat? Tak tahu sebelum ni. Sama dengan saya, sebelum ni saya dapat tajuk ini, saya tak tahu apa itu nobat. Dan saya tak tahu apa perbezaan nobat dengan yang sebelum ni kita ada tentang menora, ada makyong, benda-benda ni kan. So sekarang saya akan bagi anda semua dengar bunyi nobat itu. Ini rakaman ini kita ambil dari Istana Perak yang memang kita pergi sana untuk rakam dia. Okay? So rakaman ini kumpulan kita saja yang ada. Sebenarnya lah, ini ialah kita ambil dari Istana Perak. Lepas tu kita untuk buat kerja lapangan ni kita sudah pergi untuk kali kedua. Kerana nobat ini dia bukan macam alat yang kita bincang sebelum ni, macam makyong yang kita boleh main bila-bila masa saja. Okay? Asalkan ada persediaan yang lengkap. Tapi nobat ini dia ada masa-masa tertentu. Macam ikut negeri. Di Malaysia nobat hanya ada di Kedah, di Terengganu, Selangor dengan Perak. Kita pilih Perak kerana first dia dekat. Lepas tu kita ada berbincang dengan pegawai di Istana Perak untuk cari masa yang tertentu untuk kita pergi. First time kita pergi untuk interview saja. Second time, kerana first time kita cakap nobat ini kita boleh main secara suka. Kita pergi, dia tunjuk. Tak boleh macam tu. Kerana dia ada undang-undang dia sendiri. Hanya pada masa tertentu saja nobat boleh dimainkan. Kalau tidak, dia adalah salah di sisi undang-undang. Okay? Silakan start present. Ini hari kumpulan kita, Muhammad Zuhami, bersama saya Farah Cik Amri dengan Muhammad Muiz, Muhammad Asari. Sejarah kedatangan nobat. Seperti muzik lain, tradisional lain, sampai sekarang tak ada bukti yang kukuh dari mana datangnya nobat sejak bila dia sampai ke Malaysia. Terdapat banyak pendapat tentang sejarah kedatangan nobat ke Malaysia. Okay? Seperti yang saya cakap, sejarah tidak dapat dikenal pasti dengan tepat sehingga kini. Nobat, tapi ada pendapat yang menyatakan nobat mula diketahui sejak 4 kurun dahulu. Negeri Melaka adalah negeri yang mereka cakap negeri yang pertama nobat sampai. Okay? Negeri Melaka di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Sultan ini dikatakan ialah sultan yang pertama menggunakan nobat semasa perdawalan dia sebagai seorang sultan. Lepas tu perdawalan Raja Muzaffar, itu yang negeri Melaka ialah Sultan Muhammad Shah. Negeri Perak ialah Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ialah anak kepada Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ialah raja yang sultan yang terakhir di Melaka kan? Kan tahu tak sejarah Melaka? Dia lari, lepas tu ini Raja Muzaffar yang anak kepada Sultan Mahmud. So bila Raja Muzaffar ni pergi sebagai Sultan Perak yang pertama, nobat juga digunakan sebagai perdawalan dia sebagai seorang sultan. So Perak juga nobat yang pertama kali digunakan ialah Raja Muzaffar. Semasa pertabalan lah. Semasa pertabalan. Kerana nobat ini, kejap kita akan terangkan, nobat ini hanya dibunyikan pada peristiwa yang tertentu atau semasa sultan yang cakap, bila sultan tu cakap, okay, nobat ini dibunyikan bila-bila baru kita boleh bunyikan. Tak boleh suka hati pemain tu, dia suka jadi dia mainkan. Tak boleh. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah tu,
Dia mainkan untuk apa? Untuk pertabalan dia lah. Oh, pertabalan Pertabalan kita. dia saja yang dia first time dia mainkan di Melaka. Okay. Okay. Tadi dia kata Okay. Lepas tu dimainkan semasa pertabalan Permaisuri Bentang. Bentang ini dibawa oleh Sheikh Ismail dari Pasai. Jadi ada pendapat yang mengatakan lomba ini asalnya daripada Pasai. Ada banyak pendapat yang mengatakan lomba ini datang dari sini. Tapi yang kukuhnya dari mana dia datang kita tak tahu. Okay. Ini lomba diperkenalkan oleh Permaisuri Bentang kepada Raja yang membuka Temasek. Temasek itu ialah Temasek dulu panggil Temasek, sekarang panggil Singapura. Okay. So first time lomba dia datang sampai ke Melaka. Sebelum sampai ke Melaka dia sampai ke Singapura dulu. Jadi dia dekat dengan tanah Melayu. Jadi dia senang untuk dia sebarkan ke tanah Melayu kita. Okay. Tapi semua ini cerita dongeng yang ditolak kerana tidak ada bukti yang kukuh. Sehingga gini ada orang yang berpendapat lomba ini dibawa oleh Melaka ialah tempat perdagangan kepada banyak pedagangan, ada Arab, ada India semua. So mereka agak pedagang Arab yang datang sini, bila mereka berdagang sini mereka memain alat-alat mereka, memain alat-alat muzik mereka. Ada puak Arab yang keturunan raja. So bila mereka keturunan raja, mereka akan membawa alat mereka disebut naubat. Okay, naubat itu ialah macam nobat sekarang lah. Tapi dia ubah-ubah. Lepas tu ini ABC ialah pendapat yang menyokong bahawa orang yang cakap pendapat nobat ini dibawa oleh pedagang yang penyebar Islam lah. Okay, first ialah ada pedagang Arab datang meningkat pengaruh mereka semasa mereka berdagang. Kedua ialah ada kuat Arab yang keturunan raja. Kita tahu nobat ini ialah alat muzik raja istana. Yang ketiga ialah not lagu nobat ini ditulis dalam tulisan jari. Lepas tu Kelantan kita tahu yang tadi saya cakap nobat kita ada di Kedah, ada di Terengganu, di Perak, Selangor. Kelantan tu kerajaan Melayu juga, ada sultan juga. Tapi kenapa dia tak ada nobat? Dia ada nobat tapi nobat dia bukan panggil nobat. Dia ialah panggil pasukan gong gentang besar diraja. Dia guna istilah ini sebagai dia macam nobat sajalah. Bila negeri Perak bila dia ada pertabalan dia guna nobat. Kelantan bila ada pertabalan dia guna pasukan gong gentang besar diraja. Tapi sama je lah. Sama tak sama? Dia ada perbezaan lah, mesti ada perbezaan tapi penggunaan dia sama lah. Macam pentakaran dia, masa dia juga sejenis muzik diraja juga. Okay, negara Melayu lain yang memainkan nobat sekarang ialah Brunei dengan Patani. Okay, sejarah nama nobat pada pendapat pertama ialah berasal dari pasir, itu naubat 9 kayu dengan atap zinc lagi. Okay, benda yang sama tapi tak tahu kenapa dia ubah bentuk dia. Sekarang kita ada dalam balai nobat ini dia ada tercatatlah bentuk-bentuk dia tapi dia tak ada secara telitinya macam mana bangunan pembinaan, bangunan asal dia. Jadi kita tak tahu apa macam mana bangunan asal pada nobat lah. Sampai Sultan ke-26 itu Sultan Abdul Hamid dia ubah lagi. Dia ubah tapi dia tak ubah banyak. Dia hanya ubah bahan bentuk dia. Sekarang dia dibuat daripada logam dengan batu bata. Jadi dia kukuh sikit. Masa ubah suai Sultan ke-25 dia ialah 5 tingkat. Balai ini 5 tingkat. Sampai Sultan ke-26 dia ubah jadi 3 tingkat saja. Jadi sekarang nobat dia 3 tingkat saja. Okay? Dengan batu bata dengan logam. Oh, jadi balai nobatnya hanya ada satu. Satu saja. Di Malaysia hanya satu saja balai nobat dia. Lepas tu kenapa hanya satu saja? Kenapa balai nobat ada di Kedah? Kita akan terangkan kemudian. Ini contoh gambar balai nobat. 3 tingkat saja. Kalau 5 tingkat, kalau 5 tingkat sebenarnya 5 tingkat kan? Bayangkan juga. Itu tak tahu, saya tak dapat cari gambar 5 tingkat ni. 3 tingkat ni. Yang atas tu, atas kubah tu untuk menunjukkan sifat keislaman dia. Kadang balai nobat tu melambangkan raja kan? Raja melambangkan Islam. Jadi itulah sebab kubah tu. Ini ialah bentuk yang diubah sesuai oleh Sultan ke-25. Jadi yang Sultan ke-26 dia sambung balik tapi dia ubah bahan dia saja. Okay? Next adalah pembentan kedua. Back. Lagi.